kita boleh extend sikit lah konsep dia untuk yang bukan constant coefficient sikit lah So the general term of second order non-homogeneous with constant coefficient is a y double prime plus b y prime plus c y equal to f of x, where f of x is not equal to 0. This is because it's non-homogeneous. So A, B, and C are constant coefficient, constant coefficient for the y and its derivatives. All right, before we have covered or you have studied on finding the solution by using method of undetermined coefficient, but that method has some limitation as compared to variation of parameters. Jadi kita nampak variation of parameters ni boleh digunakan untuk banyak dia punya input function. So since the equation is non-homogeneous, we have the general form as the same before, which is y equal to yc plus yp. The general solution yc is a addition of complementary solution and also particular solution yp. So yc normally sometimes we are given the yc, sometimes we have to find by ourselves yc, and then yp is the particular solution that we will determine by using variation of parameter. So basically there are 5 steps to apply this variation parameter for second order non-homogeneous differential equation with constant coefficient. First, we have to write the equation into the standard form where the coefficient of highest derivative here must be 1. So highest derivative here is y double prime. So the coefficient here must be 1. So yang ni lah biasa yang student biasa buat, orang kata kesilapan yang pertama sekali. Dia tak tukar kepada coefficient 1. Jadi kalau kata ada coefficient 3y double prime di sini, 3y double prime, maka kita kena hilangkan 3 tu by dividing both sides of the equation by 3. Okay, next is we find yc if not given. Ya, ini the general form of yc. C1 times Y1 plus C2 times Y2, yang ni kita guna superposition principle lah. Kita linearly combine Y1 and Y2 by put the parameter C1 and C2 in front of the variable or the function Y1 and Y2. So for setting up the particular solution, we just modify or we just change constant coefficient C1 into the function Y1. Kita ambil daripada YC juga. C1 Y1, kita tukar C1 tu kepada V1, function V, and then C2, parameter C2 kepada V2. That's why we call it variation of parameter. Kita ubah parameter ni, C1, C2, sesuai dengan namanya lah. Dulu masa undetermined coefficient, kita buat guessing YP ni daripada input function. Kalau kata dibagi input function polinomial degree 2, maka kita kena set YP pun polinomial degree 2. Tapi in this case, kita tak perlu buat demikian. Cuma yang diperlukan adalah complementary solution. Yang ni mesti ada. Sama ada kita kena cari sendiri ataupun given. So kita tengok soalan lah. And then we come up with a system of equation. Yang ni biasanya kita gantikan, macam mana dapat yang ni, kita gantikan YP double prime, YP prime in the problem given, dan kita groupkan several terms. Finally kita akan dapat 2 equation. So we have to solve these 2 system of equation. Jadi equation ni kita boleh tulis dalam bentuk equation separately, ataupun kita boleh tulis dalam bentuk metric form. Y1, Y2, bawah Y1, Y1 prime, bawah Y2 ni Y2 prime, and then yang ni adalah
function yang kita nak kena cari. Cuma kita tak dapat directly V1. Kita dapat V1 prime dulu dengan V2 prime. So kita akan solve dia secara solve for V1 and V2 prime ni menggunakan Cramer's rule. Ingat dulu masa kita belajar matrix, kalau kita nak solve matrix kan kita darab dengan inverse matrix on both sides. Sama juga, Cramer's rule benda yang sama, cuma kita simplify dia dah. Jadi V1 prime is W1 divided by W. W1 adalah determinant untuk matrix 0 f of x over A, Y2, Y2 prime divided by determinant of matrix Y1, Y2, Y1 prime, Y2 prime. Ni determinant. Kita mesti letak dia punya ni, garis ni. Jangan buat dalam bentuk matrix Determinant dia mesti straight line. Dan nanti kita akan tengoklah macam mana kita apply formula ni dalam contoh nanti. Begitu juga dengan V2. Cuma kalau kita nak ingat W1 ni kita dapat dengan menggantikan kolom 1 ni dengan nilai yang di sebelah kanan. Kosong f of x over A. Lepas tu kolom 2 kekal untuk W1. Saya ingat macam tu lah. Mana satu ni? Yang di bawah dia memang sama. Dia adalah determinant of function Y1, Y2, Y1 prime, Y2 prime. Ataupun kita kenali dia sebagai Wronskian of Y1 and Y2. Kita dah belajar sebelum ni Wronskian. Okay, yang ni biasanya saya ingat W1 ni, kolom 1 kita gantikan dengan nilai yang di sebelah kanan ni. Lepas tu kalau untuk W2, kita ganti pula kolom yang kedua ni dengan yang sebelah kanan. Y1, Y1 prime ni kekal. Dia ada teknik lah untuk menghafal benda-benda ni. And then after we get Y1 prime and V2 prime, we have to find V1 and V2 by integrating V1 prime and V2 prime respectively. Yang ni kat sini lagi yang perlu student kuasai, teknik integration. Kita akan guna teknik-teknik yang sesuai lah. So dalam calculus tu we have learned integration substitution method, integration by parts, partial fraction, ataupun we can integrate directly, depends on the type of function yang kita dapat kat sini. And then after we get V1 and V2, we substitute into YP to get a complete YP equation lah. And then finally, we conclude the general solution. And if the initial condition is given, then we have to apply the condition to get a unique solution. Yang nombor 4 ni, kalau tak ada initial condition, maka kita hanya dapat general solution lah. So, itu dia punya basically ada 5 step lah. Alright, kita akan tengok contoh. Yang ni. Bagi yang dah belajar, hopefully dia memberi pengukuhan lah kepada kefahaman masing-masing. Yang belum belajar, pelan-pelan lah sama-sama kita berkayuh. InsyaAllah kalau pay attention dan buat, InsyaAllah akan dapat. Alright, soalan dia, use variation of parameters to solve the following initial value problem. Ini dia sebut initial value problem, maksudnya kat sini ada information given. Y of 0 equal to 8 over 9. Biasanya diberi 2 condition lah kalau second order. Y prime of 0 equal to 0. Okay, first we have to find the general solution before we apply the conditions given. Okay. As mentioned before, for non-homogeneous differential equation, the general solution is in the form of y equal to yc plus yp. So kita buat satu-satu step. Step yang pertama ada cari yc. So dalam case ni, kita dapatkan dia punya associated homogeneous differential equation, y double prime plus y prime minus y equal to 0 kat sini. Kita tengok soalan dia. Soalan dia macam ni, dia sama dengan e to the power of x. Yang ni kita letakkan sebagai kosong dahulu. Dipanggil y double prime plus y prime minus y ni equal to 0 dipanggil associated homogeneous differential equation. Associated homogeneous differential equation. So, kita akan dapat characteristic equation. Yang ni kita boleh ganti y equal to e to the power of mx, y prime equal to m e mx, y double prime equal to m, differentiate differentiate yang ni. Kita akan dapat m e mx, lepas tu differentiate one more time to get y double prime. Kita dapat m square e mx. Ataupun nak senang kita boleh letak
kita boleh letak y double prime as m square, y prime as m, and y to the power of m is m to the power of 0, which is 1 lah. So kita akan dapat characteristic equation is m square plus m minus 2 equal to 0. Then find the solution for m. Yang ni sama ada nak faktor, tengok keadaan lah. Sometimes kita boleh faktor, sometimes tak boleh faktor. Kalau tak boleh faktor, gunalah rumus kuadratik. So, yang boleh faktor, teruskan faktor sebab dia pendek lah sikit kan. M square plus M minus 2 equal to 0. So, kita faktor dapat M plus 2, M minus 1. Kalau saya akan buat macam ni lah. Macam ni. M square ni, M times M, dapat M square. Minus 2 ni, kita buat 2 minus 1. Kita tengok minus atau plus kat atas ni, kat tengah ni. Kalau plus, mestilah nombor besar. Yang plus. Yang ni tolak. So, equal to 0. Jadi, kita akan dapat M1 equal to 1, M2 equal to minus 2. Ini kita boleh tukar lah. Kita tukar pun tak apa yang ni. Jadi, 2, minus 2 and 1 adalah 2 different real roots. Jadi, kita akan dapatkan complementary solution menggunakan formula YC is C1 EM1X plus C2 EM2X. So kat sini kita kena hafal 3 different cases of the roots. Ini one of them, 2 different real roots. We have repeated roots and one more we have complex root. Tolong hafal lah. YC equal to yang ni C1E minus 2X plus C2E X. Saya kata tadi kalau tertukar minus 2X dengan X ni okey, tak ada masalah. Okay, ini question so far. Boleh faham tak? Laju ke? Saya ni memang kat kelas pun laju. Boleh ya? Boleh, madam. Okay. Are you alive? Respond. Yes, madam. Okay, thank you. Alright. Kita dapat YC. Kalau dalam exam, biasanya berapa markah ni kalau kita buat sampai YC ni? Tak banyak pun. 2 markah ataupun maksimum 3 markah saja. Jadi untuk soalan variation of parameter ni, dia boleh pergi sampai berbelas-belas markah tau kalau di start daripada awal macam ni. Kena cari YC. Kalau diberi YC ni, mungkin markah dia kurang sikit lah, 10 ke. So penting topik ni. Okay, step yang kedua, find YP using variation of parameters. Okay, untuk nak set up YP ni, kita mesti yang pertamanya, kita mesti dapatkan dalam bentuk standard form. Equation yang diberi tu dalam bentuk standard form, where the coefficient of the highest derivative here must be 1. Tengok tadi soalan kita, mana dia? Saya scroll sekejap ya. Kat sini dah 1 dah. So kita tak perlu tukar apa-apa lah. Already 1. Sini, perkali dah 1 kat sini. Tak perlu tukar lah. Y double prime plus Y prime minus Y equal to E to the power of X. Okey, kita tengok daripada YC tadi saya kata. YC tadi kita dapat C1 E to the power of 2X minus 2X plus C2 E to the power of X. Jadi kita write YP, kita tukarkan parameter C1 into V1, C2 equal to C2 to V2. Kita ubah parameter. Dan Y1, Y2 ni kita ambil daripada YC ni lah. Ni macam ni. YP dia adalah V1 E to the power of minus 2X plus V2 E to the power of X. Ikut je. Okay. So now, we have to find V1 and V2. Kita punya main objective lepas kat sini, kita kena cari V1 function, and the function V1 and the function V2. Alright. Next is get the system of equations. So dia punya formula dia Y1, Y2, bawahnya Y1 prime, Y2 prime. Maksudnya function Y1 ni kita differentiate lah untuk dapat Y1 prime. Y2 pun sama juga, differentiate to get Y2 prime.
Dan yang ni kosong atas, bawah dia adalah f of x divided by a. Tadi kita dapatkan f of x divided by a tu 1 lah. Jadi kita tulis kosong e to the power of x. Ni. Kita dapat y1 is e to the power of minus 2x. Y2 is differentiate exponent ni, kita akan dapat exponent juga minus 2x. Then by chain rule, kita differentiate bahagian atas ni, dapat negatif 2. Sebab tu dapat negatif 2, e negatif 2x. So hati-hati kat sini bila kadang-kadang kita diberi dalam bentuk product of two function. Jadi kalau product of two function, contohnya macam e, x, e to the power of x. Jadi to differentiate this kind of function, kita kena guna product rule. So be careful lah kat sini sebab kita di awal stage lagi. Kalau salah kat sini, dia akan memberi kesan kepada pemakahan kita lah. Yang berikutnya kita akan carry forward error tu terlalu awal. Jadi take note dekat f of x divided by a ni, kat sini biasanya student buat silap. Lepas tu pada masa dia nak differentiate ni lagi sekali, lagi satu lagi kesilapan. So letak tanda merah ke sebab kat sini tempat-tempat perangkap dia. Jangan bagi salah. Yang ni e to the power of x, kita differentiate dapat e to the power of x jugalah. Kita kena solve untuk v1 prime, v2 prime sebelum kita dapat v1. Jadi guna Cramer's rule. Cramer's rule kalau ikut kita akan dapat v1 prime, formula dia w1 divided by w. W ni adalah Wronskian of y1, y2 ataupun kita panggil determinant of matrix y1, y2, y1 prime, y2 prime. Determinant. Ini pun kena buat dalam bentuk ni. Dia bukan dalam bentuk matrix jangan buat kurungan buka macam tu. Dia mesti straight line. Kita akan dapat cari yang ni dulu. W ni dulu. So darab macam ni. Tolak y2 multiply y2 with y1 prime. So kalau yang ni kita akan darab macam ni lah. E to the power of minus 2x, ex minus ex time minus 2e to the power of minus 2x. Simplify dia. So yang ni dia punya formula dia y1 darab dengan y2 prime minus y2 darab dengan y1 prime. And then kalau ada two term, ni one term kita simplify lah. Minus minus jadi plus. Dan ini similar term. E to the power of minus x, e to the power of minus x. Jadi koefisien di depan ni kita boleh campur lah. 1 campur 2 dapat 3. Similar term e to the power of x, e to the power of x. So bila kita campur je yang di depan ni. 1 campur 2 dapat 3. Itu untuk Wronskian of y1 and y2. Maksudnya yang ini Wronskian of e to the power of minus 2x dengan e to the power of x. Okey, itu v1 prime cari w1 pula. W1 yang ni kosong f of x divided by a y2 prime. Jadi kita masuk tadi yang belah kanannya kosong ex. Yang y2 prime dia ex. Dia masuk terus Wronskian of y1 and y2 di bawahnya 3e negatif x tadi. Yang ni kita darab silang macam ni juga. Kosong. Tolak dengan e cosine x kali e cosine x. Indeks dia kita campur. So sini akan dapat negatif e, indeks dia campur base dia sama, indeks campur. Jadi 2x bahagi dengan 3e negatif x. Jadi indeks ni kalau bahagi base sama kita tolak. Jadi 2x e 2x ni pun hati-hati juga. Kat sini hukum indeks. E minus x. So e 2x minus x. That's why we get e to the power of 3x. So here 1/3 tulis kat depan lah. Negatif. Kat sini pun kadang-kadang terbabas juga. Careless. Kadang-kadang bukan tak tahu careless. Elakkanlah. Okey, dan kita akan dapat v1 by integrating v1 prime tadi. Negatif 1/3 e negatif 3x
Constant ni kita letak kat luar. Negatif 1/3. Ni rules dia. Exponent 3x dx. So kita akan dapat negatif 1/3. Ingat kat sini bukan differentiate. Ada juga student buat integrate ni, dia buat E3x times 3. Itu differentiate. Integrate ni E3x dia over 3. So kena ingatlah integration EAX dx. The formula is EAX juga over A plus C. Bukan kat sini darab dengan A. Yang itu differentiate. Kalau differentiate ialah EAX. Kita akan dapat EAX. Lepas tu differentiate AX dapat A. Jangan keliru. So kat sini kita akan dapat negatif 19 E3X. Ini dia buat satu-satu. Kita buat satu-satu. Kita cari V1 dulu. W1 bahagi dengan W. W1 tu adalah determinant. Kenapa lah yang ni? Kosong, f of x kosong. Yang ini adalah yang belah kanan tu. Maksudnya kita ambil belah kanan, ganti kolom 1 untuk V1. Kekalkan kolom 2. Berbeza dengan V2. Kekalkan Y1, Y1 prime, gantikan pada kolom yang kedua. Ikut nombor di sini. Itu teknik saya ingatlah. Gantikan kosong, yang kanannya ganti kolom yang kedua. Samalah kita masukkan E minus 2x dan dia punya differentiation of E minus 2x is minus 2, E to the power of minus 2x, 0 E to the power of x, multiply diagonally. Macam ni. Index dia campur. Jadi akan dapat E minus x, tolak 2x tambah x, tolak kosong, bahagi dengan 3E minus x. Jadi E minus x ni bahagi E minus x dia sama, dapat 1. So sebab tu dapat 1/3. And to get V2, integrate V2 prime. Ini simple function saya bagi untuk integrate. Sebab kita nak memahami teknik variation of parameter tu dulu. Jadi integrate 1/3, kita dapat 1/3x. Then we apply in the formula of YP, which is V1 Y1 plus V2 Y2. V1 yang kita dapat tadi, tolak 1/9 equals E to the power of 3x. Y1 ni solution daripada particular solution. Complementary solution. Yang ni tadi, E to the power of minus 2x. V2 yang kita dapat integrate V2 prime tadi, and Y2 is the function from complementary solution tadi. Masukkan. And then multiply the two function, kita akan dapat negatif. Ini pun sama. Exponent 3x, exponent minus 2x, the index is to be sum up. Sum up the index. 3x plus minus 2x is e to the power of x. Yang ni tak boleh. Kalau tak boleh tu, kita tulis saja balik. This is YP. Then conclude for the general solution. General solution is YC plus YP. Ini kalau kita nak tulis dalam sebutan X pun boleh lah. Elok kita tulis bentuk macam ni. Sebab kalau ada initial condition, mudah kita nak isi nilai X ni. Jadi the general solution is C1 e to the power minus 2x, C2 EX ni YC plus YP yang kita dapat. Dah dapat general solution ni, barulah apply initial condition. Jadi kalau initial condition tadi kita diberi Y of 0 equal to 8/9. Jadi kita boleh terus apply kat sini. Y of 0, 8/9, gantikan X dengan kosong. Ni kat sini kita akan dapat Y of 0 equal to C1 e to the power of 0 plus C2 e to the power of 0 minus 1/9 e to the power of 0 plus 1/3 times 0 e to the power of 0. E to the power of 0 is 1. So sini dapat C1, sini C2 minus 1/9. Yang ni kali kosong, dia akan dapat kosong lah. Dan kita simplify, kita dapat equation C1 plus C2 equal to 1. Ini kita tak boleh nak solve directly, then we need another equation.
So another equation is, sini silap tak ni y double prime equal to 0. Bila y double prime equal to 0, we need to have the y prime of x first. To get y prime of x, we need to differentiate y of x. Differentiate lah ikut keadaan function ni. Jadi di sini ada campur tolak, jadi kita guna summation rule dulu. Kita differentiate yang pertama, constant tu kita letak kat luarnya, differentiate e to the power of minus 2x, dapat minus 2 e to the power of minus 2x ni. Kakak tahulah yang ni kan, yang ni C2 differentiate e to the power of x, dapat e to the power of x juga. Yang ni pun sama, cuma yang ketiga ni. Nak tulis pun tak ada ruang dah. 1/3 x e to the power of x. Jadi kalau kita nak differentiate dia, kita kena guna product rule. This is u, this is v. Sebab tu saya akan dapat macam ni lah. Macam mana saya conteng kat sini. U adalah 1/3x, v adalah e to the power of x. Maka kalau kita differentiate 1/3 x kali e to the power of x, kita guna formula u v prime plus v u prime. So masukkanlah. Ni differentiate u prime dapat 1/3, v prime adalah e to the power of x. So kita ganti u adalah 1/3 x, v prime e to the power of x plus v e to the power of x, u prime is 1/3. Sebab tu kita akan dapat yang ni. 1/3 x, e cos x sama 1/3. Yang ni apply product rule. Itu masalah dia. Jangan buat satu-satu. Differentiate x, differentiate ex. Dia tak boleh. Dia bukan hasil tambah kat sini. Dia adalah multiplication of two function. So we need to apply product rule. Hafal lah. Okay, d dx uv formulanya adalah u v prime plus v u prime. Kat situ. Sini. Okay, lepas tu ganti macam saya ganti tadi. End up, kita akan dapat equation minus 2c1 plus c2 equal to minus 2/9. So solve the two equations simultaneously. Maksudnya di sini kita akan dapat nilai C1 yang memenuhi persamaan nombor 1 dan juga persamaan nombor 2. Sebab tu dipanggil simultaneously, persamaan serentak. Maksudnya masuk C1 dekat equation 1 dengan equation 2, C1 dengan C2 dalam equation 1 pun membenarkan pernyataan ayat ini C1 plus C2 sama dengan 1. Masuk kat yang kedua ni pun betul. Maksudnya C1, C2 sesuai untuk dua-dua equation ni. Yang ni ikutlah nak buat substitution method pun boleh ataupun nak buat elimination method pun boleh. Kalau saya buat elimination method lah. Saya nampak C2 ni dah sama. So saya tolakkan. Nak hilangkan C2. Kita hapuskan C2 dulu. Baru boleh solve untuk C1. Jadi saya buat equation number 1 minus equation number 2. C1 minus 2C1 kita dapat 3C1. Lepas tu C2 minus C2 dapat 0 dan 1 tolak 2/9 ni akan dapat 11/9. Nak dapatkan C1, darabkan 1/3 kiri kanan. Kita dapat C1. Dah dapat C1, gantikan dalam mana-mana equation untuk mendapatkan C2. Dah dapat equation, then we conclude the unique solution. Unique solution untuk initial condition ni lah ya. Iaitu y of x equal to, masukkan C1, masukkan C2. Ini YP dia. YP dia yang ni. YC dia yang ni. Itu macam mana kita nak solve lah soalan yang berbentuk macam ni. Ada apa soalan? So far. Dia memang ada shortcut. Setengah buku tu dia terus bagi formula. Tapi kita tak nak macam tu sebab kita belajar, kita nak tahu step by step tu sebab kita majoring mathematics. Jadi sometimes kita kena tahu juga sikit sebanyak. Ni pun kira dah shortcut juga. Ada setengah tu terus masuk dalam formula. Kita tak tahu kenapa kita kena cari V1 prime, V2 prime. That's why saya letakkan system of equation ni. Mana dia tadi?
Ada setengah tak nak tulis kan. Student saya pun dia tak nak tulis juga. Paksa dia tulis supaya tahu. Mana ni system of equation ni. Daripada system of equation ni lah yang kita dapatkan Cramer's rule tu untuk cari V1 prime, V2 prime. Kalau dia hafal je dia tak tahu daripada mana datang. Hafal je. Kalau nak cuba guna cara yang kita belajar matrix dulu, cari inverse matrix, kiri kanan bagi dapat kat sini identity matrix 1001. Darab dengan sebelah sini, boleh juga. Tapi renyah jugalah kan sebab dia bukan nombor kat sini. Dia function. Dia bukan constant function. Dia macam ni lah e to the power minus 2x. Jadi agak renyah sikit lah untuk mendapatkan dia panggil apa? Inverse matrix. Tapi boleh buat. Dia cukup ke satu contoh ke perlu lagi? Dah pukul 4.43. Oh, awal lagi. Ingat kau dah lewat dah. Okey, yang ni pula. Find the particular solution of the following non-homogeneous differential equation using variation of parameter. Ini pun kena baca soalan betul-betul. Dia bukan nak general solution, dia nak particular solution sahaja. Maksudnya apa? YP sahaja. Bila baca soalan tu, tengok betul-betul apa yang dikehendaki. Dia nak YP sahaja. So first, kita tengok equation kita mesti dalam bentuk standard form. The coefficient of highest derivative ni must be 1. Ini pun dah berkali dia 1 dah. So okey lah. Tak payah adjust apa-apa. Okay. Next, saya kata kita nak check, kita nak set YP tu, dia mesti daripada YC. Complementary solution. Jadi kita kena cari dulu complementary solution. Dapatkan associated homogeneous differential equation which is y double prime plus 9 equal to 0. So kita substitute y double prime as m square. M square equal to minus 9. Ini tak payah guna rumus kuadratik, susah payah. Kita boleh terus solve for m square lah. M square equal to minus 9. M is plus minus square root of minus 9. Jadi bila square root minus 9 ni kat sini kita kenal lah dia adalah complex number. So square root of minus 9, dia actually square root of 9 times minus 1. So kita pecah square root 9, square root minus 1. Square root 9 ni is 3 dan square root minus 1 kita gantikan dengan I. So kita akan dapat M dia adalah alpha plus minus beta I. Jadi alfanya, alpha kat situ bersamaan dengan, kalau tak ada ni maksudnya, kat sini kita dapat M adalah alpha plus minus beta I. Jadi kita dapat M adalah plus minus 3I. Jadi alpha dia berapa? Hello? Alpha dia berapa? Kosong. Thank you. Betul. Beta 3 kan? So kalau complex root, dia punya solution dia Y. Ini YC lah. Complementary solution adalah E alpha X constant time cos of beta X plus C2 sin beta X. Yang ni pun you boleh tukar. Nak letakkan sin dulu boleh. Nak letak cos dulu pun boleh. Tapi saya dah biasa buat cos dulu. Putlah. Jadi kita masuk E kosong kali X. C1 cos beta ni 3X plus C2 sin 3X. So yang ni E to the power of 0 is 1. Jadi kita dapat YC kita C1 cos 3X plus C2 sin 3X. Ni macam ni lah. 2 markah ataupun 2 markah. Sikit je sebab yang ni tak payah, susah payah sangat ni. Senang. Cuma yang ni kena ingat. Yang ni ingat.
Kalau hafal saja tak buat latihan, dia akan masuk dalam short term memory. Hafal dan praktis. Then dia akan masuk dalam long term memory. Ingatan tu lama sikit lah nak hilang. Okay. Next is to find the particular solution YP. Jadi kita set dia from YC. YC tadi kita dapat C1 cos 3x plus C2 sin 3x. Change the parameter C1 into V1. Change parameter C2 into V2. Simple je. So Y1 dia kat sini cos 3x. Y2 dia adalah sin 3x. So bila kita set untuk system of equation Y1, Y2, Y1 prime, Y2 prime, kita mesti differentiate each function. So differentiate Y1, ini kena ingat juga. Differentiate cos. Formulanya apa? Kita differentiate cos U. Dapat negative sin U times du dx. Differentiate U pula. Ini chain rule Differentiate sin U. Kita akan dapat cos U, ni U with respect to X pula, du dx. So yang ni kita akan dapat negative sin 3X, differentiate 3X akan dapat 3. So kita tulis negative 3 sin 3X. Y2 prime, sama lah. Ni kat atas tadi, kita akan dapat cos 3X, differentiate 3X is 3. Normally we put the constant coefficient in front. In front of cos, in front of sin. So kita tulis lah kat sini. Dapatlah equation ni. Lepas tu by Cramer's rule, kita carilah V1 prime, formula dia W1 divided by W. V2 prime is W2 divided by W. Dan W tu dapat macam mana? Kita guna Y1, Y2, Y1 prime, Y2 prime. Do the cross multiplication macam ni. Cos 3X kali 3 cos 3X ni akan dapat, 3 ni tak kat luar. Cos 3X kali cos 3X adalah cos kuasa 2 3X. Begitu juga yang ni, tolak kali tolak ni kita akan dapat tambah 3 sin kuasa 2 3X. Jadi ada identiti yang kat sini kita gunakan. Identiti apa? Sin kuasa 2X tambah cos kuasa 2X adalah 1. Jadi X ni any variable. Kalau macam kita buat sin yang ni lah, sin kuasa 2 3X tambah cos kuasa 2 3X, dia juga adalah 1. X ni any variable, sin kuasa 2Y tambah cos kuasa 2Y, dia adalah 1. So bila kita factorize 3 ni, kita dapat bentuk cos kuasa 2 3X tambah sin kuasa 2 3X, which is equivalent to 1. So 3 times 1 is 3. Jadi Wronskian dia adalah 3. Jadi masalah besar lah kalau kita tak simplify. Saat lagi kita nak integrate, punyanya kacau lah. Tak boleh nak integrate kalau kita tak simplify the Wronskian of Y1 and Y2. Dalam kes ni memang kena simplify lah. Ini kena ingat. Lepas tu kita kena banyak praktis supaya kita jumpa benda-benda yang mungkin kita dah lupa, recall balik, ingat balik, recap balik. Ya. Lepas tu W1. W1 tadi saya kata kita ingat, kalau saya akan ingat gini, kosong f of x over g of x tadi. Ini Y2 yang kekal. Belah sini. Lepas tu diganti kat sini kosong, 2 secant 3x. Tengok balik ni. Soalan dia. Ni. 2 secant 3x. Jadi soalan ni sebenarnya kita tak boleh guna variation of parameter, kita tak boleh guna undetermined coefficient method sebab dia punya input function dia secant. Kalau kita buat untuk undetermined coefficient tu, kita hanya buat untuk sin AX, cos AX. Yang trigo dua tu je yang nampak. Yang lain tu tak boleh. Kita kena guna variation of parameter lah untuk secant ni. Gain macam ni juga darab dia.
Kosong. Ni darabkan. Jadi yang ni kena pakai identiti sikit lah ya. Secant 3x tu kena tahu juga. Secant 3x ni adalah 1 per cos 3x. Secant theta adalah 1 over cos theta. Kalau tidak macam mana kita nak differentiate dan nak integrate nanti. Jadi yang ni 2 secant theta ni dia akan jadi negative 2 sin 3x. Secant theta adalah 1 over cos 3 theta. Sebab tu dapat bentuk macam ni. Okay, yang ni pula y1 prime 0 f of x over a. Kita darab kat sini, tolak yang kosong ni. Sama juga kat sini dia akan dapat, kita akan dapat, macam mana dapat 2 ni? Cos 3x, 2 tu constant tak kat depan, 1 per cos 3x. Jadi cos 3x bahagi cos 3x is 1. So dapat 2 times 1 is 2. Then kita masukkan V1 prime W1 divided by W. Kita dapat bentuk macam ni. Tolak 2 sin. Yang ni kita boleh tulis tolak 2 per 3 sin 3x bahagi cos 3x. Maaflah tulisan saya buruk. W2 V2 prime is equal to W2 divided by W. Jadi W2 tadi 2 dan Wronskian tadi Wronskian of Y1 and Y2 3. Dapat function yang mudah nak integrate. Yang ni kena guna substitution method. U sebagai cos 3x, kita ambil substitution ni bahagian bawah ni. Biasanya substitution ni kita nak kenal macam mana. Kita tengok kalau kita pilih U dia, contohnya cos 3x, kita differentiate kita dapat sin 3x. Maksudnya dia ada U prime kat atas, U kat sini. Ataupun kadang ada dalam bentuk darab lah, tapi dia ada dalam soalan U prime dia ni. Lepas tu kita gantilah sin 3x, yang ni dx ni gantikan sebagai U bahagi negatif 3 sin 3x. Jadi yang ni boleh bahagi. So dapat negatif 2, negatif positif ni. Negatif positif 2 over 9 integrate 1 over U. Ini lagi satu yang sangat-sangat penting. Integration of 1 over U du is log U. Then substitute back U is cos X. Kita akan dapat log cos X. To get V2, we integrate V2 prime. V2 prime is 2 over 3. Integrate kita akan dapat 2 over 3 lah. Kat situ. Dan masukkan dalam YP V1 Y1 V2 Y2. Ni V1, ni Y1. This is V2 Y2. Ini je kita nak. Particular solution. Tak payah dapatkan general solution. Kalau nak tulis boleh tak? Boleh. Tapi tak, kalau dalam exam tak ada markah lah, buang masa. Jadi baca soalan. Find the particular solution kat sini. Find YP sahaja. Okay, ada apa soalan so far? Lagi pergi mana? Soalan ni berapa markah ni? Kalau Mana dia? Kecil. Guna. Mana lagi? Cek ya? Ni lagi pergi mana? Kat mana? Yang mana? Ni. Kita keluar ke? Tengok kan? Ini pergi ni balik. Nanti tak pun pergi tu. Tinggal. Cik ni macam terkeluar sekejap. Okey Kak Jess, view masih nampak okey. Terkeluar kot ni.
Tak ada. Okey, nampak. Masih nampak ke? Tengah present lagi ke? Nampak slide tu. Slide tu PDF. duduk tak mana? Sekejap, mana dia? Bagi je pada mana slide dah. Cuba minimize ini. Minimize ini. Jika ada sebarang soalan, kalau malu boleh tanya dekat tu ya, ruangan chat. Mana kat situ? Sekejap. Tadi dalam ni Dia masih lagi ni, masih sharing lagi kan? Tapi cuma dia tak tahu kat mana. Tengok sekejap. View dia kot kat je Dia macam hilang. Tengok betul view. View. Apa kat Benda ni Tengok view atas tu kot ke? Cuba kalau stop tadi share balik je. stop dulu lah. Stop share balik. Cuba kat dia besarkan ni. Okay. Okay. Thank you. Baru duk belajar guna. Astaghfirullahaladzim. Cikgu ni pun duk belajar juga, anak-anak muridku. Kan dia punya lifelong learning sampai mati kita belajar. Okey, ni exercise dia, soalan kalau nak cuba buat. Saya tunjuk satu soalan exam. Mana dia? Mencabar juga nampak yang dulu-dulunya. Ke kita nak buat yang ni sama-sama? Satu-satu step. Boleh Madam. Ya, yang tadi macam benda tu dah terpampang kan, jadi mungkin mengantuk. Okey, take a pen and then pieces of paper. Kita cuba solve yang ni. Jadi ada log pula kat sini kan. Berbezalah daripada contoh yang lain. Contoh yang sebelum. Sebab variation of parameter ni digunakan juga dalam Gochi nanti. Jadi kalau you dah mahir variation of parameter, nanti Gochi tu dia senang je. Sebab sebahagian besar teknik untuk selesaikan Gochi tu dah you kuasai. Alright, kalau yang ni kita tengok, diberi kat sini coefficient dia. Coefficient of y double prime ni already 1. No need to adjust. Jadi kat sini ni f of x dia teruslah. Find the particular solution. Yang ni jawapan dia ke semua. Find the general solution lah, ubah. Saya bagi general solution. Find the general solution. Okay. Dia punya solution umumnya sebab dia adalah non-homogeneous differential equation, y of x is yc complementary solution plus yp. So step 1, we need to find yc. Yc is the solution of associated homogeneous differential equation. So kita ambil equation ni minus 2y prime plus y. Kita set dia sama dengan kosong. Sebab dia constant coefficient di sini, maka kita akan ganti y double prime equal to m square, y prime equal to m, y equal to 1. We get the characteristic equation m square minus 2m plus 1 equal to 0. Okay, solve for m. Kat sini nak guna rumus kuadratik boleh, saya boleh faktor, jadi saya faktorkan lah. Check balik bila faktor m times m square, m times minus 1 m, minus 1m. Total dia minus 2m, minus 1 times minus 1 is 1. So, betul factorization kita. So, kita akan dapat m minus 1 equal to 0. So, kita akan dapat m1, m yang pertama ni, 1. M yang kedua juga, 1. Ini dipanggil repeated roots. Jadi kalau nanti masa degree nantilah berangan bila bagi degree. Kalau you diberi third order, kita akan ada tiga root
sama juga. Kita tengok jugalah sama ada dia repeated ke, dia different real roots ke ataupun complex root. Sama juga. Kat sini kalau kita buat second order, maka kita akan dapat 2 roots. 2 roots tu tengok keadaan case 3 case tu lah kan. Jadi yang ni repeated root. Maka YC dia, siapa yang ingat? Apa formula dia? EX sin C1 cos 3x plus C2 sin 3x. Bukan. Bukan. C1 C2x dalam kurungan X. M. Katakanlah ni dia sama, maka kita katakan M1 sama dengan M2, kita letak sebagai M lah. Jadi formula MX plus C2 dia ada X. MX. Dia ada X kat sini, tambah. Jadi kita akan dapat YC is C1E. M ni adalah 1, jadi X plus C2 X E. M ni adalah 1, jadi 1 kali X adalah X. Ini adalah YC. Kena hafal ya, sama ada YC kita tu ada 3. YC adalah C1E M1X plus C2E M2X, ataupun YC kita adalah C1E MX plus C2XE MX, ataupun YC equal to E alpha X C1 cos beta X plus C2 sin beta X. 3 ni. Kena hafal. Tak hafal yang ni tak boleh terbitkan YC. Tak boleh terbit YC, tak boleh dapatkan YP. Habis gone 15 markah. Markah semua 100 tolak 15 tinggal 85 dah. Final orang kata it's around the corner. Dekat dah. Jadi kena hafal Kalau case yang pertama ni two different real roots. Yang kedua ni, equation yang kedua adalah repeated roots. Yang ketiga, case ketiga ni adalah complex root. Okay, tak ingat sekarang tak apa, masih ada masa. Okay, then step 2, kita akan find YP, complementary solution. Solution tadi kita dah dapat dah YC satu bahagian. YP ni yang panjangnya. YP. YP dia kita set ikut yang ni. C1 ni, parameter C1 tukar kepada V1. Lepas tu Y dia samalah. EX plus parameter C2 tukar kepada V2. X, EX. So steps ataupun proses berikutnya adalah untuk mencari V1, V2. Ini yang pertama. Ini yang pertama untuk step 2 ni. Yang kedua adalah system of equation. Sambung di sini. System of equation kita buat dalam bentuk matrik dulu. Dia adalah Y1, Y2, Y1 prime, bawah dia prime, Y2 prime. Sini V1 prime, V2 prime. Dan kat sini kosong. F of X tadi bahagi dengan A. Tapi yang ni kita dah tak perlu bahagi. Kita ambil F of X terus lah. Jadi masukkan Y1 tadi. Y1 kita dapat Y1 kita yang ni lah. Ni Y1 adalah E to the power of X. Kat sini Y1 adalah E to the power of X. Y2 is X E to the power of X. Tu dia kat bawah lah. Y1 is E to the power of X. Y2 adalah X E to the power of X. V1 prime, V2 prime. 0. Tengok function kita yang diberi, input function kita apa? EX log X. EX log X. So jangan panik bila tengok exponent log lah, trigo lah. Kat bawah ni. Y1 prime.
So kita tahu bahawa y1 adalah e to the power of x, y1 prime maksudnya differentiate. Differentiate yang ni. Dapat ex juga. Kat sini tak ada masalah sangat. Ini yang kedua ni. Y2 is x e to the power of x. Dapat apa kat sini? Differentiate y2. Y2 prime. Jadi kena guna product rule. Because x times e to the power of x. This is the product of two functions. To differentiate a product of two functions, we have to use product rule. Kita boleh buat satu-satu. Satu-satu dia untuk summation ataupun subtraction. So kat sini kita kena buat product rule. U dia kita ambil x. V dia kita ambil e to the power of x. U prime differentiate x with respect to x is 1. V prime differentiate e to the power of x is e to the power of x. So formula dia u v prime plus v u prime. So jawapan dia apa? U is x, v prime, e to the power of x plus u, e to the power of x, u prime is 1. So kat sini kita akan dapat x, e to the power of x plus e to the power of x. Again, kat sini pun highlight kan ni. Kat sini guna product rule. Lain kali ingatlah bila jumpa function apa-apa pun, kalau dia dalam bentuk darab, apply product rule. Lepas tu, ini step kita yang kedua. Yang ketiga, kita nak cari V1 ni, menggunakan V1 prime, kita guna formula Cramer's rule, W1 bahagi dengan W, V2 prime adalah W2 bahagikan dengan W, Wronskian of XY, bawah dia. So kita kira satu-satu. Saya kira W dulu. W is the Wronskian of e to the power of x, x e to the power of x, ex, x e to the power of x tambah ex. So ini kita darab silang macam ni. Akan dapat ex, x ex plus ex minus x ex times ex. Darab kat sini. Ini positif, yang ni tolak. Buka kurungan, dia akan jadi x dengan x ni kita campur jadi 2x. Tambah ini pun juga, ini darab dengan ini. Indeks dia campur jadi 2x. Ini x, indeks dia campur jadi 2x. So ini positif, ini negatif, similar term, tolak, tinggal e to x. That is the Wronskian of y1, y2. Wronskian of e to the power of x and x e to the power of x. Memang dah dia kenyang sikit kan, dia banyak. Lepas tu kita nak W1. W1 ingat kosong ganti kat kolom pertama f of x over a, kat sini y2 prime. Kita masukkan kosong, kat sini apa tadi? ex log x, y2 tadi, yang ni lah y2-nya. X ex tambah ex. Darab yang ni jadi kosong. Tak payah tulis pun tak apalah. Kosong, tolak. Darab yang ni akan jadi x. Saya darab terus ya. ex jadi e to x log x. We get minus x e to x log x. Yang W2. W2 kita ganti kosong f of x. Ganti dekat kolom yang kedua ini. Y1 dia kekal. Y1 and Y1 prime. Here ex kosong ex log x. Okey, darab yang ni sama juga ex ni jadi e to x log x, tolak kosong darab ini. 4 kosong.
E to X log X. Okay, are you with me? Ke tidur? Panjang je lah. Masih ada madam. Okay. Ambil tak nota? Ambil. Ambil. Segamat dah belajar ke topik ni? Dekat Tapah dah belajar. Segamat, Macang dah belajar ke? Dah, madam. Dah? Belum? Tak berapa nak dengar. Telinga orang tua ni tak dengar sangat. Okey, kita masukkan Tak apalah kalau dah belajar sebagai revision lah. Okey, kita dapatkan V1 prime. Formula dia W1 divided by W. So W1 yang tadi minus X E to the power of 2X log X divided by E to the power of 2X. So ini akan dapat negative X log X. V2 prime W2 divided by W. So W2 E to X log X yang ni lah. Divided by E to X. Ni pun boleh bahagi. So we get log X. Tu nombor 2 nombor 3 V1 prime dapat dah. V2 prime dapat dah. Kita nak cari YP ni mesti dapatkan V1 ni. Yang ni kena cari. Yang ni kena cari. So kita dah ada dah. Separuh jalan dah. Jadi yang keempat find V1 and V2 by integrating V1 prime iaitu minus X log X. Ni kena fikir sikit. Kena ada pencerahan sikit kat sini. Kena ada lampu sikit. Ni nak integrate ni. Macam mana? Dah belajar dah ni. Dalam kalkulus tu. Bila ambil kalkulus tu? Baru selang 1 semester je. Bukan 2 tahun yang lepas. Baru lagi. Nak guna kaedah apa? Nak buat terus dia punya way of thinking, kita tengok boleh integrate terus ke tidak? Tak boleh sebab ada darab-darab kat sini. Boleh buat U substitution ke tidak? Kalau ambil U sebagai log X, kita differentiate log X dapat 1/X. Tapi kat sini bukan 1/X, dia X. Tak boleh. Kalau ganti, kita akan dapat variable U pun ada, variable X pun ada kat situ. Dia bukan lagi mudah untuk kita integrate, tapi lagi kompleks. Jadi substitution tu tak sesuai. Maka kita guna integration by parts kat sini. Contoh 2 contoh yang atas tadi tak ada integration by parts. Ini integration by parts iaitu integration of U dV, formula dia UV minus V du. Dalam kalkulus 2, kita diberi arahan. Use integration by part to solve integration apa-apa. Yang sekarang ni tak ada arahan. Kita kena fikir nak guna kaedah apa kat sini. Kalau kata soalan tu keluar macam contoh yang pertama tadi. Mana contoh yang pertama tadi? Integrate 2/3x. Mudahlah. Ni rezeki kamu lah kalau tahun tu keluar macam ni. Rezeki lah. Kalau keluar macam ni, rezeki juga kalau boleh jawab. Macam ni, rezeki juga. InsyaAllah boleh kalau praktis. Okay, kita akan buat integration by parts. Jadi kita punya selection U function dengan dV. Mana U, mana dV. Jadi kalau antara X dengan log X ni, normally kita ambil U sebagai log X.
dv dia adalah, kita ambil yang algebraic function ni lah, minus x dx. Okay, dalam formula kita terbitkan du. Jadi untuk terbitkan du, kita differentiate u with respect to x. So kat sini dapat du dx adalah 1 per x. So kita nak du sahaja. So write du as a subject, 1 over x dx. And then in the formula we need to have v. How to get v if we have dv? We integrate the function. Minus boleh tak kat luar. Dx, jadi sini v, ini negatif, x kuasa 2 per 2. Lepas tu barulah kita masukkan. V1 adalah U1. U1 pula. U dv adalah U, iaitu log x times v. V is minus x square over 2. Minus, formula dia minus kat sini. Minus v. V is minus x square over 2 dv. Du. Here, du. 1 over x dx. So, we rewrite this term. Normally, we put the constant in front. Minus 1 over 2. X square log x. We write balik. Yang ni simplify dahulu. Sebelum integrate. Minus minus. Jadi tambah. And then the constant 1 over 2. Right outside the integral sign. So x square divided by x ni. Kita akan dapat x dx. Dia akan dapat minus 1 over 2. X square log x plus 1 over 2. X square over 2. Kita akan dapat minus 1 over 2 x square log x plus 1 over 4 x square. This is V1. Panjang ya. Good practice lah. Sebab kita nak recall balik ni. Differentiate, integrate. Mungkinlah dalam exam nanti tak sesusah ini. Ini pun saya rasa soalan exam ni juga. Saya ambil yang lepas-lepas. Dulu-dulu agak tough jugalah student belajar. So makin lama makin senang. V2 kita integrate apa? Integrate V2 ni log x. Integrate log x juga kita tak boleh buat terus. Yang dapat 1 per x tu apa? Yang itu differentiate. This one is integrate. Different operation. Differentiate log x yang dapat 1 over x. Integrate log x tak akan dapat 1 over x. So, untuk integrate log x, we have to use integration by parts juga. So, kita ambil u sebagai apa? Log x. dv, the rest. Kalau u sebagai log x, yang lain tu sebagai dx lah. Dapatkan du, ini macam yang tadi lah. 1 over x dx. Saya tulis siap-siap di kanan. Integrate v, dapat v. Integrate x, integrate 1 terhadap v, dapat v. Integrate 1 terhadap x, dapat x. So, masukkan formula u log x uv minus v du is dx. Du is 1 over x. 1 over x dx. Ini kita boleh bahagi. X log x, integrate 1 terhadap x, dapat tolak x. So, kita dapat dah. V1 is minus 1 over 2 x square log x, while V2 is x log x minus x. Dah dapat ni, barulah kita dapat write YP as C1Y1 plus C1, sorry. Apa? Apa dia formula YP tadi? YP is V1 Y1 plus V2 Y2. Masukkanlah. Ataupun tadi kita dah masuk dah Y1-nya. V1 minus 1 over 2 plus 1 over 4x squared. Tertinggal. X square log x plus 1 over 4 x square
Oh, petang-petang belajar variation of parameter. Ngantuknya. Y1. Y1 tadi dapat apa? EX. Plus V2 is X log X minus X. Put the bracket sebab ada two terms. Multiply with X EX tadi. So kita open the bracket. Yang ni darab ni akan dapat minus 1 over 2 X square. Maksudnya EX tulis je. EX log X. Ni plus 1 over 4 X square EX. Ini darab ni. Plus X square EX log X minus X kali X square EX. Tengok mana yang boleh kita simplify. Yang ni boleh simplify ni. X square EX log X. Sini ada X square EX log X. These two terms are similar. So add the coefficient ya. Minus 1 over 2 plus 1. So akan dapat 1 over 2 X square EX log X. This one also similar. X square X square X. So sini 1 over 4 minus 1. Minus 3 over 4 X square EX. This is YP. Then finally write the general solution. Kalau dia minta general solution lah. Which is Y of X equal to YC plus YP. YC dia adalah C1 EX plus C2X EX plus 1 over 2 X square EX log X minus 3 over 4 X square EX. Habis. Macam itulah dia punya prosedur dia. Dan kalau lihat kat sini, kita tengok kat sini ada EX. Sini X EX. Dia berbeza. Sini X kuasa 2. E kuasa X log X kuasa 2 EX. Dia tak akan sama. Sebab solution ni, tiap-tiap term ni dia mesti dipanggil linearly independent. Sebab tu awal-awal chapter apa? Chapter 4 ni, kita belajar, kita tunjukkan yang linearly independent tu macam mana. Yang kita kira Wronskian not equal to 0 tu. Jadi solution ni lah. Dia tak boleh sama. Kalau dia sama, dia bukan linearly independent. Solution dia mesti linearly independent. Kalau kita nak kait lah dengan teori yang awal kita belajar kan. Kalau ingat lah. Tak ingat kena buka balik buku. Macam itulah. Ini contohnya. Exercise yang pertama. Okay, dah pun pukul 5.25 dah. Dah hampir 1 jam setengah lah kan. Dapat apa soalan? Agak tulisan saya ni boleh baca lah. Tulisan clear Kak Jas. Ya? Clear, tulisan clear. Okey. Clear ya? Tapi buruk sikit lah. Tak kemas. Saya pun macam tu juga. Okey, ada tak soalan? Student ada soalan tak? Kita dah went through 3 contoh. Ada exponent, ada log, ada trigo. All the functions. Ada soalan kot Kak Jas. Are you sleeping? Kena nyanyi. Are you sleeping, Brother John? Waktu ni kan? Faham-faham lah. Kita itulah. Kita tak ada waktu lain dah. Kita petang jugalah buat. Yalah memang pun. Ini aja masa yang lapangnya. Ada ke student respon? Tak ada. Okey tak? So far so good. Ada yang ada kelas kot pukul 2 tadi. Ada ya daripada kelas pukul 2. Ada. 2-4 tadi ada kelas. Oh letihnya. Siannya. Okey. Okey je ya. Senyap tu okey lah tu. Tak tahu ada 2 tu maksudnya. Proses nak faham tu.
Minta maaf Hmm. lah sebab saya ni memang mengajar laju. Kadang-kadang cakap lain, tulis lain. Kalau ada yang kekurangan tu minta maaf lah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, Kak Jas, ada apa-apa lagi ke? Nak Tak ada, nak pesan disampaikan sikit lah sebab semua ni pesanan ke? final year student. Jadi hopefully boleh lepas elok lah semua subjek termasuk ODE ni. Boleh graduate on time with flying colours. Mudah-mudahan ya, rajin-rajin lah belajar. Kalau tak lepas, kena ambil sub paper pula. Tak Dan maulah ambil sub paper. satu lagi sub paper tu normally student ingat ambil sub paper lepas. Tak, dia kena melepasi syarat-syarat sub paper juga. Dia mesti dapat at least C juga kan? Kena dapat Susah 50% juga. Okey. Kak Jas, bolehkah kita berhenti dulu? Kalau Kak Jas tak ada apa-apa dah ya? Boleh, okey. boleh. Kalau kita tak ada, you all tak ada apa-apa soalan, kita tangguh dululah. Moga mendapat banyak input yang bermanfaat, yang membantu kukuhkan lagi kefahaman kalau yang dah belajar sebelum ni kan. Yang dah go through dalam kelas, okey. Moga meningkatlah percentage faham. Yang belum belajar, kalau salin tu kena hadamkan semula, ulang kaji lagi. Ulang kaji. Sekali belajar tu dia belum dapat lagi sepenuhnya. Kena ulang-ulang. Pengulangan, buat exercise banyak-banyak kali. Okey, kita tangguh dulu collaborative teaching kita pada sesi kali ini. Kita akan sambung untuk sesi kali yang kedua pada minggu depan. Topik kau Cik Ula. Okey, guest speaker daripada UiTM Arau juga, pensyarah berpengalaman. Okey, itu sajalah untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih, Madam. Assalamualaikum.